Okey, kita mula. Boleh. Dengar tak suara cikgu clear tak? Okey. Mari kita tengok yang hari ni kita nak buat fungsi gubahan. Okey. Yang 4 sains saya kalau ikut yang Cikgu Nora itu tak masuk lagi lah tajuk ni. So kamu kena tengok lah. Okey, fungsi gubahan ni maksudnya dia melibatkan dua fungsi. Okey. Contoh kalau kita lukis gambar yang kamu belajar sebelum ni. Okey, yang sebelum ni kita belajar dua saja. So ada satu objek, satu image pergi kat sini. So inilah fungsi fx ke gx ke. Okey. Tapi yang untuk fungsi gubahan dia melibatkan ada lagi satu. Dekat sini. Okey, katalah cikgu buat yang ni lagi satu. So dia melibatkan dua. Katalah cikgu buat sini gx. Dia ada dua fungsi. Nama pun gubah. So gubah ni maksudnya kita akan gubah dua fungsi atau lebih. Dia boleh jadi 2, 3, 4, 20 pun tak apa. Jadi lebih daripada satu lah. So 2 dan ke atas. So kalau gambar macam ni, bila bentuk gambar, budak tak apa reti nak baca. Okey, macam mana nak baca kalau fungsi gubahan macam ni? So bila fungsi gubahan, kamu yang ni katalah sini objek 2, contoh 5, 8. Okey, maknanya 2 pergi ke 5, 5 pergi ke 8. So kalau cikgu nak 2 terus pergi ke 8 pun boleh. Tapi macam mana kita nak gambarkan dia? 2 nak pergi 8, dia kena lalu 5 dulu. So bila lalu 5 dulu, kita akan tulis fx. Bila dah lalu 5, dia akan baru sampai dekat 8. So G ni nak letak dekat mana? Kita akan letak di depan. Soalan pernah tanya dalam SPM ni. Dia bagi gambar, dia suruh tulis apa fungsi dia. Ramai buat FGX. Dia terbalik. Bila kita baca, jumpa F dulu. Tapi tulis kita letak di belakang. Sebab itu adalah objek yang pertama. Fungsi dia yang pertama. Contoh katalah yang lain. Okey, katalah yang ini. So cikgu buat KX dengan LX. So kalau cikgu kata pergi sini. Okey, contoh daripada 1 pergi 10. So macam mana 1 nak pergi 10? Dia kena lalu dulu yang tengah-tengah ni. So kita akan tulis KX, L ni letak kat depan. Itu fungsi dia. Kita yang mana kita jumpa dulu, kita letak kat belakang. Yang ni yang selalu pelajar silap lah. Soalan ni satu markah je macam ni. Kalau yang ni saya tak tunjuk lah hari ni bentuk bergambar. Kita nak selesaikan saja. Okey, kita tengok macam mana nak selesai. Yang 4 sains kena tengoklah betul-betul ya. Sebab tak, saya pun tak sure Cikgu Nora itu ajar ke tak ajar ke. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Kita buat fungsi gubahan ni banyak ni. Okey, soalan yang pertama. Okey, kita ada dua fungsi. G, okey saya tak suka bentuk macam ni, saya tukar. Saya buat G, X sama dengan 3X tolak 2. H, X, dia tak ada masalah pun kalau ada kuasa 2, tak ada apa. Okey, soalan A. Dia nak G, H, X. So kalau kita lukis dalam bentuk gambar, kita akan ada 3 macam ni. Okey. Yang depan apa dia? HX. Yang belakang adalah GX. Okey. Kalau nak lukis dalam bentuk gambar lah. Tapi soalan tak minta gambar. So macam mana kita nak selesaikan soalan A tu? Okey. First, dia ada macam-macam kaedah lah. Kalau cikgu suka kamu tengok depan ni dulu. Apa dia fungsi G? Yang ni. Ni fungsi G. So cikgu akan tulis 3. X ni sebab dalam kurungan adalah X. So saya nampak X, saya akan buat kurungan tolak 2. Nampak tak tu? Saya akan tulis yang depan ni apa fungsi dia, sekejap kita tengok B. So saya akan tulis apa fungsi depan. 3, X buat kurungan tolak 2.
Apa nak isi dalam kurungan adalah yang belakang. Dia maksudnya belakang masuk depan. Fungsi belakang masuk fungsi depan. So apa fungsi HX? Yang ni. X kuasa 2 tolak 5. Dekat sini dapat markah yang pertama. Fungsi belakang masuk fungsi depan. Okay. So kita cuba kembangkan yang ni. Kembang dapat apa ni? 3 kali X squared. 3X squared. 3 kali negatif 5. Berapa 3 kali negatif 5? Negatif. Berapa 3 kali negatif 5? Negatif 15, betul tak? So sini negatif 15. Yang ini salin je yang belakang tu. Kembang macam biasa je. Okey, sampai situ. Yang ni tak ada markah. Okey ke tak okey? Tak sign okey tak? Sebab kamu tak belajar lagi. Yang tu dia risau. Okey? So selesai. Selesai macam biasa. So yang ni kamu permudahkan lah. Kalau boleh permudah. So yang ni kita akan dapat 3x squared negatif 15 negatif 2. Dapat berapa? Negatif 15 negatif 2. Tak payah tekan kalkulator lah. Malu kan tekan kalkulator kan. So jawapannya adalah 3x kuasa 2 tolak 17. Itulah fungsi gubahan dia. Ni awal masuk tak kita tengok soalan ada banyak ni. Okay, kita tengok terus B. B kan, habis lambat pula. Okay, soalan B. HGX. Okay, kita tengok balik soalan B tu. HGX. Macam cikgu sebut tadi, kita tengok fungsi depan. Apa dia fungsi depan? H. So, ambil H ni. Okay, terus jumpa X. Nampak X, buat kurungan. Kuasa 2 jangan lupa, tulis je. Okay, tolak 5. So, tulis dulu fungsi di depan. Apa nak isi dalam kurungan adalah fungsi belakang. Apa dia fungsi belakang kita? Tulislah G. Apa dia G? 3. X tolak 2. Dapat satu markah. Markah kedua jawapan akhir. Kamu duk kembang-kembang tu. Yang ini yang hati-hati nak kena kembang. Macam mana nak kembang 3x tolak 2 kuasa 2? Tak cakap kita buat satu-satu. 3x tolak 2 ni 2 kali. Tolak 5 letak je kat belakang. Tolong kembang sat kat cikgu. Ni depan ni. Dapat berapa? Ada kertas dah? Tolong kembang sat. Tolong kembang. Siapa dah kembang dah? Siapa dah kembang? Ada yang dah kembang? Go on the way. 9x kuasa 2. Next. 9x kuasa 2 tolak 12x. Kamu cek juga kawan kamu ni kan dia cahaya ni. Betul ke tak ada kembang dah. Lepas tu? Tambah 4. Okay, yang ini yang kita kembang belakang ni follow je. Boleh pemudah lagi dah. Kalau ikutnya boleh lagi lah sebab belakang ni kita boleh settle lagi. Okay, so dia akan dapat 9x kuasa 2 tolak 12x. 4 tolak 5. Negatif 1. Esok cikgu-cikgu form 4, form 5 dah pakat dapat vaksin ni. Budak form 5 dengan form 4 standby dah. Standby kena dapat vaksin juga.
Dia kata form 5 saja tapi dah kata cikgu form 4 pun kena vaksin ya esok. Form 4 pun kena standby akan dapat vaksin. Okey, kita tengok C. G kuasa 2X. Kalau tadi GH, HG, tiba-tiba ni G kuasa 2. G kuasa 2. Kuasa 2 tu maksudnya GG. Jadi dia walaupun fungsi yang sama, dia masih dikatakan fungsi gubahan. Walaupun gambar tadi fungsi dia sama je. So tapi dia masih dikatakan fungsi gubahan sebab dia melibatkan dua. Walaupun benda yang sama. Okay, so macam mana nak buat C? Sekali kita kalau nak test HH payah sebab kuasa 2 tu soalan bagi G. So G, kalau takut confuse G kuasa 2 tu adalah GGX. Okay, apa nak buat dulu? Kita tengok fungsi di depan walaupun fungsi dia sama. Apa fungsi G? Tulis balik. 3 nampak X kurungan tolak 2. Okey, sampai situ. Pak Sains okey tak? Okey. Apa nak bubuh dalam kurungan? Fungsi belakang. Apa dia fungsi belakang? 3X tolak 2 juga. Tak apa, tulis balik. 3X tolak 2. Lepas tu boleh kembang kot. Kembang dapat apa ni? 3 kali 3X. Berapa? 3 kali 3X. 9X. And then this one jadi negatif 6. Negatif 2. Okey, kita boleh permudah lagi. 9X tolak 8. Pak San boleh follow dah yang ada ni. Tak risau ni. Okey, boleh nak tengok D ni. G kuasa 2 HX pula ni. Boleh ambil awal, kita ambil awal. Okey. D. Soalan ni soalan lama sebenarnya. Tapi ketai 2. Okey, soalan D ni G kuasa 2 HX. So kalau macam cikgu sebut tadi G kuasa 2 ni maksudnya GGHX. Kalau ada 3 fungsi ni, fungsi G, fungsi H. Terseksa pula. Okey. So takkan kita nak buat sampai 3 fungsi. Masuk punya. Pening. 2 pun dah pening. Okey. So kalau macam ni, bila dia bagi G kuasa 2 HX atau G kuasa 3, G kuasa 8 ke, kita tengok dulu. G kuasa 2, kita ada tak fungsi G kuasa 2? HX kita ada, ni HX. G kuasa 2 ni, kita dah cari dekat C. So, kamu tulislah kat tepi. G kuasa 2X. Apa tadi G kuasa 2X? Apa tadi dapat? 9X tolak 8 kan? Okay. So, kita guna yang ni. So, tak payah buat kerja 2-3 kali. Okay. So, kamu terus ambil. Okay, macam mana nak buat? G kuasa 2 HX. Ambil fungsi depan. Apa dia fungsi depan? G kuasa 2. So maknanya 9. Nampak X buat kurungan tolak 8. Belakang masuk depan. Ingat fungsi perubahan ni belakang masuk depan. So belakang dia apa? H. Apa dia H itu? Inilah H-nya. X kuasa 2 tolak 5. Tak susah mana pun fungsi perubahan. Okey, so kita kembang-kembang dapat 9X kuasa 2. 9 kali 5. 45. Tolak 8. Cuma jawapan dia taklah comel. Sebab dia bentuk XX. Boleh selesai tak tu? Apa jawapan akhir? 9X kuasa 2 tolak 27. betul ke 37? Negatif 45 tolak 8. Betul? 53. 53.
Ni yang basic lah ya untuk fungsi gubahan. Kamu kena tahu itu je step dia. Fungsi belakang masuk depan. So kalau pusing macam mana pun. So katalah cikgu buat soalan H kuasa 2. Walaupun sebenarnya susah. Tak apa, kita nak dapat idea je. So katalah cikgu gatai P tambah E adalah H kuasa 2X. So maksudnya H X. Kata memang dia jenuh sikit lah. Tak apa, kita tak nak selesaikan. Kita nak tahu konsep saja. Okay, so kita tengok fungsi kat depan H. Apa dia kat depan H? Nampak X buat kurungan tolak 5. Okay, apa nak masuk dalam kurungan? Fungsi belakang. Apa dia fungsi belakang? H juga. So masukkan. Cikgu tak nak selesai lah yang ni. Kalau kamu rajin, kamu buatlah. Jenuh sikit lah nak kembang. Sebab dia kuasa 2, kuasa lagi 2. Tapi konsep dia sama. Yang ni lah dia. Belakang masuk depan. So tulis depan dulu. Yang X buat kurungan. Apa nak buh dalam kurungan? Di belakang. Lepas tu kata pusing macam mana pun semua boleh buat. Tu saat kita nak tengok nombor 2 tu. Nombor 2 tu pernah keluar macam soalan SPM. Oh okey, mari kita tengok soalan nombor 2. Yang ni dia bagi lain sikit. Okey, dia bagi fungsinya tiba-tiba muncul K pula. Okey, kamu tengok dulu dalam kurungan ni, objek kita adalah X. Okey, so kita tengok kat sini, Fx dia bagi ini, lepas tu Gx. Soalan bagi GF5. Okey, tulis dulu soalan tu. GF5 sama dengan 14. Okay, so 5 ni sebenarnya adalah nilai X. Dalam kurungan tu adalah X. Sebab dalam kurungan ni X. Kalau dalam kurungan ni dia bubuh huruf K, maksudnya 5 itu adalah K. Okay, so macam mana nak buat dia ni? Kita guna, sebenarnya ada kaedah lain. Kita guna konsep yang tadi lah. Supaya kamu tak confuse, banyak sangat kaedah lagi. Okay, so bila yang macam ni, walaupun ada nombor 5 ni, kamu jangan duk risau sangat. Okay, kita buat yang depan dulu. Maksud cikgu yang depan tu, kita tengok fungsi yang di depan. G. So cikgu tulis dulu fungsi G. Apa dia fungsi G? Kx tambah 2. So K, X buat kurungan tambah 2. Sama dengan 14. Okay, sampai situ boleh? Apa nak buh dalam kurungan? Nak bubuh apa dalam kurungan? Fungsi apa nak buh dalam kurungan? Fx. 5 tu sabar dulu. Okay? Fx. Apa dia Fx? X tolak 1. Okay, boleh? Okay? So sekarang ni kalau kamu nak kembang dulu pun boleh. Tak nak kembang pun tak apa. Bila dah sampai sini. Kita kembang lah sekali kamu confuse pula. So katalah cikgu kembang ni. So dia akan dapat Kx tolak K tambah 2 dapat 14. Soalan suruh cari K. Bila nak cari K, X ni tak boleh ada. Apa nak buat dengan X? Ya, baru ganti dengan 5. Ada pelajar dia ganti terus kat sini pun boleh, senang nak kira. So kalau ganti sini siap-siap, X kita 5. 5 tolak 1, 4. 4K terus pun boleh. Okay, so kalau tak cekap lagi baru nak ingat balik, kita buatlah satu-satu. So X kita adalah 5. K kali 5 tolak K. Sebab ni kan namanya ulang keji kan, nak ingat balik. So K kali 5, 5K tolak K tambah 2. Bolehlah selesai. Dapatlah elok kot nombor dia. 5K tolak K, 4K tambah 2 sama dengan 14. Cari nilai K, pindah-pindah. K dapat 3, betul? Comel nombornya. Sekejap lagi soalan SPM 2015 lebih kurang macam ni dah juga soalannya. Yang 2016 dia up sikit ungkap. Tapi bendanya sama je.
Cuma fungsi ni kalau dia keluar kebat tu pening sikit lah. Sebab ayat dia tu. Okay, kita tengok soalan ni. Ni 2000. Oh, 2015 pun dah ungkap. Okay. 2 tahun betul-betul ungkap. Bila soalan dalam buku teks, nombor-nombor, tiba-tiba soalan ungkap. Okay, kita tengok ini soalan SPM 2015. Okay, kita tengok fungsi dia bagi fx, gx. Tak ada nombor pun. 3 je nombor dia. Okay, tak ada apa. Okay, kita tengok G. Dia bagi soalan G. F1 sama dengan 4. So, ingat 1 ni adalah nilai X. Kenapa cikgu ingatkan tu banyak kali? Sebab kadang pelajar dia tersilap. Sebab huruf banyak sangat. H ada, K ada. Sekali dia tak tahu. Dalam ni apa dia? Tengok soalan. Kalau dalam ni fungsi GK. Maksudnya, yang ini adalah K. Saya takut sekali SPM tiba-tiba dia bagi GK, FK. Kamu duk ganti dalam X. Sebab cikgu Dayah kata ganti X. Tengok dalam ni dulu. Apa objek dia. Okay. So apa kita nak buat dulu? Tengok fungsi di depan. Fungsi depan adalah G. Apa dia G? H tolak K. Nampak X buat kurungan. Sama dengan 4. Okay, sampai situ. Buat fungsi G dulu. Apa nak buah dalam kurungan? Nak buah apa dalam kurungan tu? Fungsi F. Fungsi belakang. Apa fungsi F? 3X. Okey, sampai situ boleh? Soalan. Dia suruh ungkap H dalam K. Maksudnya tak boleh ada huruf selain daripada H dan K. Jadi kita tak mau huruf X ni. So apa nak buat dengan X? Sebab tak mau huruf X ni. Yes, ganti dengan 1. Kalau ada soalan kata ungkap H dalam sebutan K dan X, inilah dia. Kamu susun je lah. Tapi sebab dia nak dalam sebutan K saja, so X tu kena ganti dengan 1. H tolak K. Sebenarnya nak buat terus pun tak apa. So 3, X kita adalah 1. H tolak berapa sini? K kali 3 kali 1. 3K. Bila soalan suruh ungkap H, maksudnya nak H sahaja. Yang selain daripada H, campak belah sana. So dapatlah jawapan 4 tambah 3K. Dia yang selalu budak buat, sekali dia susun lagi, dia cari nilai, dia pisah mengang kosong. Okey, boleh? Soalan ungkap. Sekejap lagi soalan ungkap lagi. 2016, 2 tahun betul-betul keluar soalan ungkap. Okey, kita tengok next one. Tepi laju sikit tau. Tak boleh kalau terlaju cakap. Jangan redor je terima ya. Okey, soalan 2016. Tengok pula jawapan pecahan macam ni dah pening dah dalam SPM tak ada jawapan kan. Okey, tak ada apa. Kita tengok MX, HX. Okey. Fungsi dia bagi kat sini MHX. Salin dulu. First step, apa nak buat? Kita tengok fungsi yang di depan. Fungsi depan M. Okay, ingat X ni adalah tak ada pula nilainya. Macam tadi M, contoh tadi GF2. So yang ni tak ada. Itu nak buat berapa? Lagi kita tengok kod-kod boleh dihapuskan ke X ni. Okay. So kita tengok dulu fungsi M. Apa M? M adalah P X tambah 1. P X tambah 1. Belakang ni follow. Okay, apa nak buah dalam kurungan? Fungsi apa nak buah dalam kurungan tu? HX. Apa dia HX? 3X tolak 5. Dapat 1 markah kalau tak tahu nak ungkap pun. Okay.
Lepas tu kita kembang. So kalau kamu kembang sini dapat 3px tolak 5p tambah 1. Belakang follow. Ya ini tak ada markah. Markah pertama kat sini. Kamu masuk fungsi belakang kat depan. Okey. Sekarang ni baru tengok soalan. Dia suruh ungkap P dalam Q. Macam cikgu sebut tadi. Kalau ungkap P dalam Q, dia mesti ada huruf P dan Q saja. Tak boleh ada gangguan yang lain. So kalau kamu tengok betul-betul jawapan kita ni. Okey. Yang ni jawapan yang kamu duk buat tadi. Yang ni jawapan dia bagi. Ada tak persamaan di antara kedua-dua jawapan kita? Apa yang sama kat situ? 3px. Sebelah sini 3px, sebelah sini pun 3px. Yang ini sebenarnya nak membuktikan yang jawapan kamu tu dah hampir betul. Okey? Disebabkan yang ni ada x, yang ni pun ada x, so kita abaikan dia sebab dia sama. Kita jangan bandingkan dia. Okey? So kita banding yang balance ni, yang tak ada x ni. Cikgu ambil yang balance tu. Sebab yang balance tu tak ada x. So negatif 5p tambah 1 sama dengan q. Kita bandingkan dia. Yang ini dapat markah yang kedua. Perbandingan yang betul. Kita bandingkan. Ni ada x sama. Katalah sini tadi jawapan bagi dah 3px. Kamu duk kira tadi dapat mungkin 2px. Salah lah tu. Itu petanda salah lah tu. Okay. Next. Yang ni susah dah. Soalan nak P sahaja. Okay. Kita susun nak P sahaja. Mana nak pindah? Mana nak pindah ni? Kita nak P saja. Mana nak pindah? Pindah 1. Okay. Pindah 1. So sini negatif. Tak apa. Pindah 1-1. Tak kisah. Janji betul. Q. 1 pindah jadi tolak 1. Okay. Lepas tu kita nak P saja. Apa nak buat dengan negatif 5? Apa nak buat dengan negatif 5? Pindah jadi apa? Pindah bahagi negatif 5. Kalau ikutkan kat jawapan kamu betul dah sampai sini. Kenapa tak sama pula dengan jawapan dia bagi? Okey, kenapa tak sama? Bila pecahan, jawapan pecahan, sebaiknya penyebut ni adalah positif. Okey. So kalau dalam SPM, kadang-kadang kita terima juga jawapan yang ni, kita bagilah dekat pelajar. Tapi kadang tu kata dia ikut lembaga juga. Sebab jawapan sepatutnya macam ni, tapi kalau majoriti pelajar jawab macam ni, mungkin lembaga boleh bagi markah lah, full mark. Okay. Dia sepatutnya bawah ni, so kita akan kali sini dengan negatif 1, yang ini pun akan kali dengan negatif 1. Dia akan dapat macam ni lah. P sama dengan negatif Q, negatif positif 1 per 5. Tu jawapan dia macam ni lah. 1 tolak Q. Tu sebab ada, kalau saya suka cara susun tu macam ni. Mana nak conteng dah. Ada tak space nak contengnya. Tak ada pula colour yang elok sikit. Okey, ada certain macam saya lah. Saya lagi suka kamu susun jadi macam ni lah. Ni kan daripada sini kan. Kita nak P. So P tu mesti positif. Disebabkan dia negatif, cikgu pindah dia belah sini supaya dia jadi positif. So yang Q ni kita tak nak sini. So kamu akan jadi macam ni dah. 1, cikgu tak pindah. Q cikgu pindah, tolak Q. Sama dengan 5P. Sebab yang kita nak tu mesti positif. So kamu tak risau dah kat sini. So kita nak P sahaja. Tu yang kamu dapat macam ni. 1 tolak Q per 5. Cuma bila jawapan akhir tak mau macam ni. P belah sini. Sebab dia suruh ungkap P. Biar P kat depan. Salin balik je. So kebarangkalian nak silap tu adalah sikit lah. Kalau boleh apa yang kita nak tu biar positif. So kalau macam ni negatif, kita pindah dia belah sana. Tukar tempat dengan Q. Cikgu tak kata yang ni salah. Cuma kalau kamu buat latihan dalam buku, memang yang ni
Jawapan dia tak macam ni lah. Tu yang kamu akan jadi kerisauan. Sedangkan bukan jawapan kamu salah. Cuma ni tak permudah habis. Macam cikgu sebut lah. Kalau indeks. Yang Pak Sain saya pesan. Indeks jawapan mesti kuasanya adalah positif. Jawapan akhir. So kalau kamu dapat kuasa dia negatif, bawa turun bawah. Supaya dia positif. Dia bergantung kepada lembaga. Nama pun lembaga kan. Kalau lembaga tu baik hati masa tu, dia bagilah markah. So kita ikut yang betulnya lah. Okay, kita tengok next one, kelima. Boleh Okay ke tak? Boleh follow ke tak? Okay. Boleh. Tak apa, nanti kamu tengok balik. Okay, nombor 5. Yang ni. Dia suruh ungkap A dalam B. Okay, soalan suruh ungkap A dalam B. Ada yang masuk. Okay, kita tengok ya. Dia bagi kat sini F, G, X. Tu yang ini. Okay, kita tulis dulu. F, G, X sama dengan G, F, X. Okay, kita tengok apa satu-satu. Maknanya kita kena gubah dua-dua belah. F, G, X. Lagi satu kamu kena ingat ya. F, G, X ni tak sama dengan G, F, X ya. Sekali kamu buat F, G, X, kamu kata sama je. Tunggang terbalik benda sama. Dia tak sama. So kena buat dua-dua belah. So kita buat dulu F, G, X. Buat sebelah sini dulu. Macam mana nak buat? Ambil fungsi depan F. Okay ni. Nampak X buat kurungan 5 X tambah A. Okey, sampai situ boleh? Okey, sebelah sini pun sama. Ambil fungsi depan G 3 nampak X tambah B. Yang ni tak ada lah markah lagi sebab tak isi lagi apa dalam kurungan tu. So nak buat apa dalam kurungan yang pertama ni? Fungsi apa? Kita nak buat sini. GX. Apa dia GX kita yang ni? 3X tambah B. So yang belakang ni fungsi dia FX. Apa nak buat dalam ni? Yang fungsi belakang lah FX. 5X tambah A. Cuba kembang Zaid dua-dua belah. Kembang belah sini dulu. Yang ni kembang dulu. Cikgu tunjuk kembang belah sini, kamu kembang belah sini sekejap. So sini dapat 15X tambah 5B tambah A. Cuba kembang yang sebelah lagi. 15X tambah 3A tambah B. Alhamdulillah. Soalan dia macam lebih kurang yang tadi kalau kamu tengok betul-betul. Okey, dia kata ungkap A dalam B. Maksudnya tak boleh ada huruf selain A dan B. So jawapan kita yang panjang-panjang ni, apa persamaan di antara kedua-duanya? 15. Yes, so 15X ni sebab sama, kita boleh abaikan dia lah. So kita ambil yang ini saja. So 5 kita bandingkan dia. Banding. Okay, 5B tambah A sama dengan 3A tambah B. Dapat markah kedua. Tengok soalan nak apa? A. So nak A. Okay, tak semestinya kalau macam cikgu cakap tadi lah cikgu. Tak semestinya A kena belah sini juga. Okay, sebab apa cikgu kata macam tu? Kalau cikgu pindah 3A belah sini, A tolak 3A. So dia akan jadi berapa A? A tolak 3A. A tolak 3A dapat apa? Negatif ke positif? Kalau negatif kan?
Sini A. Cikgu pindah 3, dia akan jadi tolak 3A. So, kita akan dapat negatif. Kan cikgu pesan tadi, kalau boleh A tu biar positif. Jadi, A ni cikgu pindah belah sana. Saat lagi kita tulis elok-elok. Biar yang kita nak tu positif. Supaya dia tak ada lah jawapan tak sama macam kat belakang. So, yang ini cikgu pindah sini. B ni kita pindah sini. Bukan kata tak boleh ya kamu pindah tu, tapi nanti saya takut kamu akan tersilap. So, dia akan sini dapat 5B. B cikgu pindah tolak B. So, sini 3A. A pindah sana tolak A. Jadi, A kita positif. InsyaAllah lah jawapan sebiji macam kat belakang. Okay. So, dapat berapa sebelah situ? 5B tolak 4B dapat apa? 4B sama dengan 2A. So, kita nak A sahaja. 2B. Cuma dalam SPM, jawapan macam ni pun tak terima sebab dia suruh ungkap A, bukan ungkap B. So, A kena duduk depan. Tukar position saja. Dia start 2018. Cuma tak tahulah kamu yang batch SPM tahun ni. Kod-kod dia baik hati kan. Tapi start SPM 2018. 2017 sebelum tu yang ini kita terima. Tapi start 2018 saya tak tahulah kenapa lembaga tiba-tiba kata tak boleh. Kesian kat budak. Cikgu duk peraya lah. Okay, sampai sini pun boleh habis. Tapi 2018 dia kata tak boleh pula. Mesti sampai habis ni susun macam ni. So memang kena kata jalan tu kena betul lah juga cara kamu. Yang lepas ni syok sikit kot. Yang lepas ni silibus lama tak ada. Kalau ada pun buku teks yang lama-lama sangat. So silibus kamu ada. Saya tengok dalam buku teks memang ada. Tahun lepas saya ajar. Memang ada. So, kalau keluar pun soalan macam nombor 6 ni, dia akan keluar dalam kertas 2. Yang ni yang syok mana? Nampak macam syok lah kan? Okey, soalan A, pecahan pula. Fungsi berulang, dia ada satu je fungsi berulang. So, dia boleh tanya G kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5. Sekali B ni G kuasa 20. Takkan nak buat sampai G sampai 20 kali. Jenuh lah. Okay. Dia bila fungsi macam ni, dia akan nampak pattern. Sekali kita tengok apa pattern dia. So, kamu boleh agak sekali lagi G20 berapa, G23 pun berapa. Tanpa buat jalan kira. Okay. So, dia kena cara nak dapat pattern. Dia mesti kalau kamu dapat yang form 5, belajar adalah tajuk janjang. Okay. Dia at least kena ada 3 sebutan yang pertama. Macam itu yang dia bagi soalan A ni G2, G3, G4. So, kamu boleh nampak pattern dia sekejap lagi. Okay. So, macam mana kita nak buat? Okay, kita buat dulu G2. G2 tu maksudnya apa? G. Okay, G2 tu maksudnya GG. Okay, macam mana nak buat? Fungsi depan G. Apa dia? 2. Allah pecahan pula. Tak ada apa pecahan tu. Okay. Kamu tulis balik 2 buat kurungan. Sebab ingat, fungsi depan nampak X buat kurungan. So, apa nak bubuh dalam kurungan ni? Nak bubuh apa dalam kurungan tu? Fungsi belakang. Apa fungsi belakang kita? G juga. Apa G kita? Memanglah nampak macam complicated gila pecahan dalam pecahan. So, kat sini sebenarnya dia dapat markah. Okay. Macam mana nak selesai yang ni? Sebab tak boleh tekan kalkulator, ada X. Tu kena ingat konsep bahagi pecahan. 2 per yang utama ni, yang kamu buat yang utama ni maksudnya bahagi 2 per X. Dalam pecahan tak boleh ada operasi bahagi. Dia kena jadi kali darab. Apa jadi kat sebelah sini? Apa jadi darab? Yes, X per 2. Boleh selesai? Ni boleh potong kan?
Jadi fungsi G kuasa 2, kalau cikgu tulis balik, so fungsi G kuasa 2 X sebenarnya adalah X. Sekejap kita tengok fungsi G kuasa 3 pula. So G kuasa 2 fungsinya adalah X. Beraya pecahan rupanya X je. Okay, kita tengok belum B lagi ya. Kita nak tengok G kuasa 3 pula. Oh, mana kali hitam. Okay, kita tengok G kuasa 3. Ni G kuasa 2. Kalau G kuasa 3X, macam cikgu sebut lah, takkan nak buat G, X. Terseksa. Sekejap nak buat G kuasa 4. So, kamu tengok G ni, kamu dah ada G kuasa 2. Okay, jadi kita ada beberapa pilihan. Sama ada kamu buat G kuasa 2 ataupun nak buat G kuasa 2 G. Sama juga, hasilnya kuasa 3 juga. Betul tak? Dah belajar dari indeks kan? Ni G kuasa 1. So 1 tambah 2. Sama lah juga. So kamu pilih nak G kuasa 2 ke nak G kuasa 2G? Dua-dua betul. Nak cikgu tunjuk yang mana satu ni? G kuasa 2 ke G kuasa 2G? G kuasa 2G. Okey, kawan kamu pilih ni. Saya follow ya. Okey, so kalau nak guna G kuasa 2G, so kita tulis G kuasa 2GX. Ingat, buat fungsi depan dulu. Apa dia fungsi depan? G kuasa 2. Apa G kuasa 2? G kuasa 2 adalah X. Buat kurungan dia X saja. Dah X dia. Tak payahlah letak belakang ni per 2 ke apa. Sebab fungsi depan adalah G kuasa 2. G kuasa 2 kita adalah X. Apa nak buh dalam kurungan? Fungsi GX. Apa dia fungsi GX? Tengok soalan bukan ada dah fungsi GX. Fungsi GX adalah 2 per X. So nak buh dalam kurungan tu apa dia? 2 per X. Jadi jawapannya apa? G kuasa 3X adalah 2 per X. Boleh tak? Macam dapat balik soalan kan? Rasa-rasanya kalau buat G kuasa 4 dapat apa? Kalau kamu tengok ya, kalau GX saja, GX ni maksudnya kuasa 1. Kalau G kuasa 1 dapat 2 per X. G kuasa 2 dapat X. G kuasa 3 dapat balik 2 per X. Kalau G kuasa 4, nampak tak pattern? Sebenarnya akan dapat X. Okay, so kalau cikgu tulis balik GX saja, tapi kena tunjuk yang A ni G kuasa 4 kena tunjuk. GX sahaja dapat 2 per X. So G kuasa 2 dapat X. G kuasa 3 dapat 2 per X. So sekarang ni kita cuba confirm kan, buat pengesahan. Adakah G kuasa 4 dapat X? So kalau betul, baru boleh buat B dengan mudahnya. Supaya tak payah buat sampai G20. Saat kita seksa. So katalah kita nak buat tadi G kuasa 4. Okey, G kuasa 4 ni takkan nak buat G sampai 4 kali. So kita boleh guna G kuasa 2, G kuasa 2, G kuasa 1, G kuasa 3 ataupun G kuasa 3, G. Pilih mana satu nak. Kawan kamu nak, siapa yang rasa tak suka G kuasa 2 nak guna yang lain pun tak ada masalah. Janji jawapan betul lah. So kawan kamu pilih yang saya dengar G kuasa 2, G kuasa 2. Okay. So ambil fungsi depan G kuasa 2. Apa G kuasa 2 kita tadi? X. Buat kurungan terus lah. Okay. Masuk fungsi belakang G kuasa 2. X juga. So jawapannya adalah X. Jadi G kuasa 4 adalah X. So kalau cikgu tanya G kuasa 5,
2 per X. G kuasa 6, X. Susun macam ni. Tahun lepas ada buat kot soalan pattern macam ni. Dalam buku teks ada banyak pattern macam ni. Yang ni saya terpaksa ambil tahun 90-an punya soalan baru jumpa. 2000 punya tak ada. Sebab silibus 2000 tak ada yang ni. KBSM. Cuma ada certain percubaan negeri dia bagi jugalah. Tapi SPM tak pernah keluar. So batch kamu adalah first batch yang belajar benda ni. SPM 2021. So kemungkinan besar keluar tu amat tinggi. So kalau tak keluar 2021 tahun depan standby budak form 4 pula kena. Sebab dia tak ada dalam KBSM benda baru. So rasanya boleh jawab tak B? Tanpa jalan kira. G20. Macam mana nak tengok? Kamu tengok ni G kuasa 1. Bila kuasanya adalah ganjil, jawapannya 2 per X. Kalau kuasa dia genap, jawapan dia X. So G20 jawapan dia? X. Dah, settle. G23? 2 per X. Dah, habis. Tapi kamu kena tu sebabnya soalan ni bukan cek nilai ni. Cek fungsi. Okay. Cuma soalan macam ni memang kena nampak ni dulu. Dia tak boleh terus buat conclusionnya ni. Tu sepatutnya pakai tag kat sini. Seterusnya cari G20 dan G23. Kalau nilai ni maksudnya tak boleh ada X. Ada kalau kamu tengok tu atau kamu kena tengok buku teks. Ada certain soalan dia jadi tambah macam janjang. Tu kalau dah belajar janjang mudah sikit lah. Kadang GX dia contoh X. G kuasa 2 dia jadi X tambah 1. Ni jadi X tambah 2. Dia bertambah-tambah. Yang ni berulang. Macam ni dah senang sikit. Siapa yang kod-kod nak cuba pattern buku teks. Yang part sains lah kod nak cuba kan. Sebab modul yang Cikgu Nora bagi tu tak ada. Sebab itu modul lama. Dia kata kamu kena tengok balik. Dia bila silibus baru, kitab kamu adalah buku teks. Sebenarnya tak payah beli buku lain pun. Buat je dalam buku teks tu cikgu tengok banyak gila soalan. Tu pun boleh tentu buat habis. Tu sebab kamu kena... Saya memang bincang dalam kelas pun banyak ikut buku teks lah. Cuma bila dah habis tu baru kita ambil lah sikit-sikit soalan percubaan, soalan SPM. Nak tengok pattern. Tapi tak ada juga nak tengok pattern. Sebab kamu first batch yang 2021 lah. First batch tak tahu patternnya macam mana. Tu yang hari tu semalam tanya cikgu soalan ni keluar kertas 1 ke kertas 2. Cikgu pun tak tahu. Sebab kamu format baru. Dalam buku teks ada bahagian contoh, ada lah sikit. Lebih kurang macam ni juga lah soalan dia. Kalau kamu nak tengok buku teks, tengok muka surat 18. Kau nak tengok lah, buku teks muka surat 18, soalan 1 dengan 2 kau nak cuba. Dia suruh cari sampai F40 tu. Jenuh nak cari F40. Takkan nak sampai banyak 40 kan. So dia ada pattern dia kat sini. Okay, kita tengok next one. Apa dah? Sempat ke dah sini. Yang ni yang sama lah. Cikgu takut tak muat dia punya space tu. Okay, soalan nombor 7. Okay. Diberi bahawa fungsi fx. So kita bagi fx sama dengan rx. Tak ada apa-apa nombor pun. Lepas tu dia bagi f kuasa 2x. Okay, lepas tu dia ada bagi syarat dekat sini. R-nya lebih kecil pada kosong. Okay, f kuasa 2. Apa maksud f kuasa 2? FF kan? So f kuasa 2 ni ffx. Bila dia bagi macam ni, yang ini, kalau kamu tengok betul-betul, yang ini adalah jawapan dia. Okay? Sebab kita ada fungsi fx, kita tak ada f kuasa 2. So, kamu kena buat daripada sini, jadi f kuasa 2.
Lepas tu kita bandingkan dia. So yang ini kamu kena buat f, f, x. Macam mana nak buat f, f, x? Tengok fungsi depan. Fungsi depan adalah Rx tolak S. So, R nampak X buat kurungan tolak S. Apa nak buh dalam kurungan? Nak buh apa dalam kurungan tu? Apa nak buh dalam kurungan? Kita punya ni Fx. Okay. So Rx tolak S. Mungkin kepada kamu sukarlah sikit sebab tak ada langsung nombor kan. So kita kembangkan. Okay, yang ni kembang dapat R kuasa 2X. Kembang lagi tolak RS tolak S. So ini jawapan FF kita. Budak tak suka juga sebenarnya soalan macam ni. Ini jawapan kita, yang ini jawapan dia bagi. Okay, so kita ada jawapan yang kita dapat dan jawapan dia bagi. So kita buat perbandingan. Macam mana nak banding? Okay, first kamu banding yang ada X. Yang ada X. So jawapan kita, ini ada X. Yang ada X tu adalah R kuasa 2. Jawapan dia bagi yang ada X apa? 9. So samakan dengan 9. Boleh? Jawapan kamu banding dengan jawapan dia. Lepas tu banding yang ada X. Sebab kalau nak banding terus semua memang tak boleh. So kita banding yang ada X dulu. Dah banding ada X, baru kita banding yang tak ada X pula. So yang ada X adalah R kuasa 2 saja. Sebelah sini 9. So boleh cari tak nilai R? Kuasa 2 pindah. So dapat punca kuasa 2, 9. Dapat apa jawapan dia? 3. Confident je kamu. Salah. Kenapa salah? Dalam add math, bila punca kuasa, sepatutnya ada 2 jawapan. Apa dia? Plus minus. Plus minus, plus minus. Kalau dia tak bagi syarat, maksudnya 2 jawapan betul. Tapi kat sini ada syarat. R dia lebih kecil daripada kosong. So yang mana satu sepatutnya nilai R kita? Ya. Kalau dia tak ada yang ni, perkataan yang bulat ni, maksudnya kamu kena tulis 2 jawapan. Dalam ADMAT, ingat, punca kuasa 2, punca kuasa 4. Yang mana punca kuasanya adalah nombor genap. Mesti ada 2 jawapan. Kadang disebabkan tu je. Tak dapat full mark. Kan rugi tu kan tak kerti buat. Soalan suruh cari S. Macam mana nak cari S? Kita compare pula yang lagi satu. Yang tak ada X pula. So compare yang tak ada X. Apa yang tak ada X yang ni? Negatif RS tolak S. Sama dengan negatif 5. R kita dah dapat. Apa R kita? Negatif 3 kan? Betul tak R kita negatif 3? So sini negatif ni memang dah ada negatif ya. R dia adalah negatif 3 S. So sini dapat positif 3S. Jangan buat sini negatif, lepas tu R ni ganti dengan 3. Salah lah. So sini positif 3S tolak S. Sini akan dapat 3S tolak S sama dengan negatif 5. So berapa S tu? Ada berapa S? Cikgu ni namakan 2S kan? Jadi jawapan akhir kita S adalah negatif 5/2. Awak cikgu punya numbering lepas 7 lagi tu. Copy paste.
guna tak comel. Ini antara soalan yang budak tak suka dibuat lah. Yang tak suka dia selalu keluar. So next week kita buat songsang, lepas tu cuti dah kan. Dan 7, lagi sebelum lagi kalau betul awal bulan 9 baru kamu masuk. Dekat 2 bulan lagi nak menghadap PDPR kan ni. Aduh, hai. Macam tahun ni berapa bulan je sekolah kan? Sebulan. Itulah kita sebulan je kan. Tak tahu tahun depan kamu SPM dia. Aduh, hai. Apalah. Tu macam mana fizik punya bio tu nak buat amali tu. Bika apa semua pun dah tentu kenal. Aduh, hai. Patutnya tak payah buat. First batch ni tak payah dah macam ni COVID tak payahlah amali-amali. Tahulah. Okey, kita tengok next one. Awak cikgu buat 7 juga ni. Kita salah copy ni. Okey, yang ini benda baru sikit lah. Okey, untuk yang tingkatan 4 dah. Okey, dia bagi fungsi fx, x per 2 tambah 3, dia suruh g. Tapi dia bagi fg. Okey, yang ni. F, G, Allahu Akbar. Okay, F, G, X. Salin dulu soalan yang dah lengkap ni. So, kalau nak buat fungsi gubahan, sepatutnya kita kena ada dua fungsi. Fungsi F kita ada. Fungsi G kita tak ada. Tapi dia dah bagi jawapan. Okay. So, kita guna konsep yang tadi cikgu sebut tadi. Fungsi gubahan. Bila fungsi gubahan, tulis dulu fungsi depan. Apa dia fungsi depan? Fungsi depan kita, sebab buku teks selalunya ataupun ada certain cikgu dia akan buat macam ni, dia guna fungsi songsang dulu. Tapi kalau cikgu suka tengok situasi. Ada certain part kita kena buat songsang. Okay, ada certain part tak payah buat songsang. Okay, kita tengok Kita buat dulu fungsi depan. Fungsi depan kita ada. Okay, so cikgu tulis fungsi depan kita yang ni. X per 2 tambah 3. Okay. So nampak X cikgu buat kurungan. Per 2 tambah 3. Samakan dengan X kuasa 2 tolak 4. Sepatutnya apa nak bubuh dalam kurungan? Sepatutnya. Yes, GX. Tapi kita tak ada GX ni. So kita tulis. Dah tak ada nak buat macam mana? Yang inilah yang kita nak cari. Soalan suruh cari G. G ni maksudnya GX lah. Yang ni yang nak cari. So kita nak yang GX. Apa nak buat dengan 2 dengan 3? Apa nak buat dengan 2 dengan 3? Yang kita tak nak tu. Pindah. Tu sebab kalau kita dah tahu yang depan, maksudnya fungsi depan ni kita dah tahu, tak payah buat fungsi songsang. Mungkin Pak Sain blur sikit lah sebab tak tahu fungsi songsang tu. Okay? Sebab kalau ikut buku teks atau ada certain cikgu, dia memang buat, tak tahu salah satu fungsi je songsang. Boleh, bukan cikgu tak salah. Itu memang konsep dia. Tapi dia jadi panjang lah sikit dalam kira. Okay? Tapi kalau kita dah tahu apa dia fungsi kat depan, so kamu masukkan belakang dekat depan, lepas tu susun saja yang kita tak nak. So mana nak pindah dulu ni? 2 ke 3? Kita pindah 3. Sebab bila kita sebut, dia macam ni cara nak tahu pindah mana dulu. Kalau yang ni saya sebut GX per 2 tambah 3. So saya sebut 2 dulu ke 3 dulu tadi? GX per 2 tambah 3. Saya sebut 2 ke saya sebut 3? Saya sebut 2. Saya tak sebut GX tambah 3 per 2. So saya sebut GX per 2 tambah 3. So bila saya sebut 2 dulu, maksudnya 2 ni kemudian kita pindahkan. Kecuali kalau macam ni, contoh GX tambah 3 per 2. Yang ni. So kalau yang ni saya sebut GX tambah 3 per 2. So saya sebut 3 dulu. Jadi saya pindah dulu 2. Yang mana kita sebut kemudian, yang tu kita pindah dulu. Itu caranya. Cuma takut nak sebut pun tak reti nak sebut lagi.
Okay. So kalau ikut yang ni, kita akan sebut GX per 2 tambah 3. So yang 3 ni pindah dulu. Okay. So 3 tu kita pindah dulu, dia jadi apa? GX per 2. So pindah 3. X kuasa 2 tolak 4. 3 pindah jadi tolak 3. So GX, kalau nak buat terus pun boleh. Tak apalah, kita buat satu-satu. X squared tolak 4. Negatif 4, negatif 3 tolak 7. Okay, so kita nak GX sahaja. Apa nak buat dengan 2? Pindah dia jadi darab. Okay, so bila darab dia akan jadi darab setiap sebutan ya. So sini dapat 2x kuasa 2 tolak 14. Tak perlu fungsi songsang. Saya tak sure last year kamu belajar macam mana lah kaedahnya. Fungsi songsang dia panjang sikit kan. Kena buat let y, betul tak? Kamu boleh ingat ke tak fungsi songsang? Sikit ke. Okey, kita tengok 8. Comeno pula. Okey, nombor 8. Tadi 7 dua kali je pula. Okey, kalau soalan macam nombor 8 ni pecahan, belakang ni kamu just abaikanlah. Ini just syarat saja. Okey, maksudnya X tak boleh kosong. Kalau kosong, dia jadi undefined. Tekan calculator. Jadi apa tekan calculator? Math error lah kat situ. Undefined kan, cikgu dah bagi tahu dah yang tu kan. So kita tengok yang ni. Tulis dulu. FGX. Apa dia FGX? 4X. Okay. So kita bila melibatkan fungsi ubahan, kena tahu F, kena tahu G. G kita tak ada. Okay, so kita tulis fungsi kat depan dulu. Walaupun dia pecahan, terima seadanya. 1 per 2 buat kurungan nampak X sama dengan 4X. Itu sebab cikgu tak berapa galak guna fungsi songsang. Selagi kamu payah nak let Y tu bila pecahan. Okay, apa nak bubuh dalam kurungan ni? Fungsi belakang. Ya, fungsi belakang kita GX. So tulis GX. Ada pelajar yang saya pernah dapat, dia confuse GX lagi banyak kurungan, dia letak Y pula dulu. Tak apa, saat lagi jawapan akhir tulis balik X. Boleh. Okay, tak ada masalah pun. Okay, sekarang ni kita nak GX sahaja. Macam mana nak susun ni? Yang ni masalah juga. Macam mana nak susun? Kita nak GX sahaja. Macam mana? Pindah mana nak pindah ni? GX tu lokasi dia berada di bawah. Dia tak boleh ada kat bawah ya. Yang kita nak tu mesti ada di atas. Pindah satu. Pindah satu. Macam mana nak pindah satu tu? Okey, kawan kamu tukar position. Okey. Dia kalau satu per tu kita boleh tukar position. So 4X turun bawah, 2GX ni atas. So dia akan jadi, saya tulis balik macam ni ya. 2GX sama dengan 1 per 4X. Kita tukar position. Okay, dia sebenarnya ada budak juga dia buat macam ni. 1 per 2GX kan. So ini 4X. 4X ni sebenarnya per juga. Per 1. So dia terbalik kan. Ni atas, ni pun ni atas. Tukar position. Dia jadi macam ni. 2 sama lah juga. 2GX sama dengan 1 per 4X. Ni per 1 pun boleh. Janji betul. Macam mana kamu pindah tu pun tak apa. Dia kalau nak terbalik boleh. Tapi dua-dua belah mesti ada pecahan. So kalau yang ni kita tukar position kalau pecahan. Okay, so kita nak GX sahaja. Apa nak buat dengan 2? Nak GX saja. 2 tu nak buat apa pula?
Pindah pula. So dapatlah 1 per jangan lupa 4x. 4x. Lepas tu kali pula dengan 2. Okey, so dapatlah jawapannya 1 per 8x. Cuma dalam buku selalunya belakang ni tulis juga x tak boleh kosong. Dalam SPM tak tulis pun tak apa. Dia bila pecahan, x tu berada di bawah, sebaiknya tulislah yang ni. Tapi kalau tak confident, jangan tulis. Daripada salah nampak benar, baik tak payah tulis. Cuma bila tulis tu nampaklah kehebatannya. Kononnya faham gila budak ni, bagus budak ni. Kalau salah tu tak ada function juga kan, baik tak payah tulis lah. Okay, kita tengok next one. Yang ni macam senang sikit sebab kita dah tahu kat depan. Yang ni yang terpaksa, ni tak ada pilihan, terpaksa buat fungsi songsang. So yang Pak Sains kena tengok betul-betul. Walaupun tak belajar lagi fungsi songsang. Saya pun tak tahu, dalam buku memang ada silibus lama, memang patutnya ajar fungsi songsang dulu baru ajar ni. Okey, soalan nombor 9. Dia bagi fungsi, ni sebenarnya ada soalan A, tapi soalan A ni songsang tu cikgu tak nak, cikgu padam tu. Okey, cikgu ambil yang bahagian B saja. Sebab kita nak belajar gubahan saja hari ni. Okey, dia bagi HGX. So HGX cikgu tulis dulu sama dengan 2x tambah 6. Okay, bila nak fungsi gubahan kena tahu dua-dua. Kena tahu H, kena tahu G. So, kita ada tak H? Tak ada. Yang ni nak cari. G kita ada. Okay, selalunya sepatutnya kita kena tulis dulu fungsi kat depan. Masalahnya fungsi depan yang tak ada. Nak tulis macam mana? Kalau yang tadi, kita tahu dah fungsi depan kita F. So, kita pun tulis 1 per 2. X tu ganti dengan belakang. Tapi yang ni tak tahu. Nak tulis macam mana kan? Tak bolehlah ambil fungsi orang lain. Tak boleh. Kena ambil fungsi dia juga. H tu juga. So, bila tak tahu depan, fungsi belakang ni kita kena songsangkan dia. Okay, yang Pak Sains tengok betul-betul lah cara nak songsangkan. So, fungsi yang belakang ni kita kena buat songsangan. Kita kena buat G kuasa negatif 1X. Kuasa negatif 1 tu maksudnya songsang. Apa step pertama nak buat songsang? 5 sains. Nak buat songsang. Macam mana nak buat songsang? Nak start dengan songsang. Apa yang kamu buat dulu? Kan hilang ingatan dah. Ingat ke tak ingat? Macam mana nak buat songsang? Hilang ingatan. Okay. Ayat pertama dia kalau bahasa Melayu dia katakan Y. Okay, tapi panjang nak boleh katakan Y. Buat jadi I. Let Y. Kalau tak suka Y, ambillah apa-apa huruf lain selain daripada X. Tapi standard kita ambil sahabat baik X. So adalah Y lah. So let Y. Yang kita nak songsangkan G. So cikgu ambil G. X per 5 tambah 1. Tak apa. Songsang next week kita buat songsang. Yang ni mukadimah bagi ingat balik je. Okay. X per 5 tambah 1. So, bila songsang, sebenarnya kita nak X sahaja. So, selain daripada X, kita pindah. Jadi, mana nak pindah dulu? Pindah 1 dulu, macam cikgu sebut tadi lah. Okay, Y sama dengan X per 5 tambah 1. So, cikgu sebut 1 kemudian. Pindah dia dulu. So, bila pindah dia akan jadi Y tambah jadi tolak 1. Okey, sampai situ. Dia bila songsang, kita buat let Y. Kalau suka huruf lain, let W ke. Tapi susun nak X sahaja. Objek kita adalah X. So, apa nak buat dengan 5? Pindah. So, sini akan dapat 5Y tolak 5. Sama dengan X.
Betul? Betul ke tak betul? Okay. Jadi inilah sebenarnya fungsi songsang. G kuasa negatif 1x adalah 5y tolak 5. Tapi tak boleh tulis y. Ini kita buat assumption saja supaya tak confuse. Kalau kamu letak sini x juga, sekejap kita tak tahu x mana satu nak. Tu sebab kita letak huruf lain. Okay. Dia kena huruf selain daripada x. So kita tulis balik 5y tolak 5. Ni y ni kena letak x. 5x tolak 5. Habis tu kita bukan nak fungsi songsang. Kita nak h. So apa yang kita kena buat? Okay. Kamu tulis soalan nak hx. Tulis jawapan ini. 2. Nampak x buat kurungan tambah 6. Yang ni dia lain sikit. Sekejap kita tengok lagi satu soalan. Kalau tak okey, minggu depan kita buat sikit pattern ni lain. Sebab songsang dia sikit je. Okay, apa nak boh dalam kurungan tu yang kita songsang tadi, dia ni. Yang ini dia ada lain sikit. Lepas tu kamu selesaikan lah. Selesai dah buat apa tu? hx. Yang ni 10x tolak 10 tambah 6. Boleh pemudah lagi tak? 10x tolak 4. Okay, kalau kamu nak test, katalah nak test soalan macam ni, yang tadi tu nombor 8 tadi. Contoh ya. 8 boleh buat dulu songsang. Tapi terseksa lah sikit nak songsangnya ni, pecahan. Buat songsang, lepas tu ganti. Itu kaedah dia. Tapi kalau kita dah tahu depan tu apa, lagi senang buat yang tadi lah, cepat sikit. Kita nak cari jalan yang mana lagi nak elakkan berlaku kesilapan tu. Tahu ni sekolah kamu ni berapa orang ni kencing ni? Cikgu Roziah ada kencing. Kamu tahu kan? Cikgu Roziah ada bukan ajar ilmu sains? Kan PM? Tahun lepas. Baik. Okey, kita tengok next. Ngam-ngam lah ni. Ni pun cikgu ejah sikit soalan. Okey, kita tengok dulu. HX ni sebab soalan ada benda lain. Cikgu tukar lah sikit sebab nak buat perubahan saja. Okey, tulis dulu. F, G, X sama dengan 5 tolak 2X. Okey, mesti ada dua fungsi. Fx dengan Gx. Okey, Gx kita ada. Okey, Alhamdulillah. Hx tu tak payah tengok lah. Okey, so kena tengok fungsi depan dulu. Masalahnya fungsi depan tak ada. So tak boleh nak buat belakang masuk depan. So bila tak boleh buat, kena buat apa ya? Songsang. Songsang yang ni. So let. Nampaklah sikit ada perkataan bi dekat kertas kamu kan? Buat x tambah 1. Tak suka y, kau suka lah nak huruf apa pun. Setakat ni kita tak pernah lah tu. Tapi saya ada pelajar suka, tak tahu dia suka huruf K. Lepas tu saya pening, mana datang pula K ni? Kita duk ajar y, tiba-tiba dia guna K kan. Mungkin dia allergic dengan huruf y ke, ex-boyfriend dia nama y ke, tak tahulah. Okay, so kita susun x sahaja. Susun Zat. Macam mana nak x sahaja? Apa nak pindah dulu? 4x tambah 1. So kita sebut 1 kemudian yang itu kita pindah dulu. Itu cara dia. Mana nak pindah dulu. So dia akan dapat y tolak 1 sama dengan 4x. Okay. Baru pindah 4. So y tolak 1 per 4 sama dengan x. Tulislah molek-molek apa dia. Dia tak boleh letak y dah. Okay. So yang kamu duk cari ni adalah fungsi belakang.
songsang dia. So tulis G songsang X. Songsang tu tulis kuasa negatif 1. Tulis balik Y tolak 1/4. So X tolak 1/4. Belum jawapan akhir sebab soalan nak F. Okay. So yang kamu songsang ni masuk dalam persamaan jawapan belakang ni. So tulis F X sama dengan 5 tolak 2 buat kurungan. Apa nak boh dalam kurungan? Yang kamu duk songsang tadi. X tolak 1/4. Okay. Boh yang tu. X tolak 1/4. Ini jawapan ni tak apa comel sekejap lagi ni. Okey, boleh potong ke tak ini? 2 dengan 4. Boleh. Okey. So yang ni jadi 1, yang ni jadi 2. So kalau kamu tulis balik jawapan 5 tolak X tolak 1 bukan per 2 macam ni ya. Salah. Yang ni yang selalu saya dapat. Per 2 tu untuk yang ini sahaja. Okey, dalam SPM jawapan ni tak diterima. Sebab dia kata tak simplify habis. Budak akan sangkut sampai sini saja. Okey, so kamu tengok ini operasi tolak. Bila operasi tolak, pecahan apa yang sepatutnya kamu buat? Contoh, katalah cikgu buat dalam bentuk nombor 5 tolak 1/2. Tanpa kalkulator, apa kamu buat? Ya, sama. Walaupun dia ada X ke tak ada X ke sama. Ini pun kena sama penyebut. 5 ni sebenarnya per 1. So nak samakan apa kamu buat? Darab 2. Okay. Dia bila nombor memang boleh buat kan. Bila ada X ni dia tak boleh tak ketahuan dah. So sini kamu akan buat 5 darab 2 10 tolak X. Yang ni lagi satu. Yang ini kena darab kat sini ya. So negatif positif 1. Baru boleh letak semua sekali per 2. Yang budak selalu silap dekat sini. Negatif dia pergi letak X tolak 1. Lagi satu kesilapan. Sebab yang tu dikira ungkapan. So jawapan kita Fx kita adalah barulah boleh tulis elok-elok. 10 tambah 1 11 tolak X per 2. Empat sains okey. Fungsi songsang. Tak apa, next kita buat fungsi songsang. Lepas tu cikgu cari lagi banyak sikit soalan. Minggu depan kelas lah untuk fungsi. Lepas tu kita cuti Sabtu tu takkan nak buat kelas kan. Dia cikgu sebut, admit nak lulus sepatutnya kamu boleh lulus semua. Setakat saya tengok yang result SPM sekolah Datuk Kailan, dah berapa tahun dah tak dapat semua lulus ni. Boleh lulus dengan syarat kalau nak lulus saja E tu kamu fokus beberapa tajuk saja. Student cikgu yang budak sekolah sains last year dengan sakit leukemia jawab dalam hospital tahun lepas dapat juga E. Saya kata belajar tajuk ni je, tak payah tajuk lain tak payah belajar. Belajar tajuk lain ni sakit dia dah sakit kepala. Saat dia ajar DYDX dia dah pening dah, muka merah dah. Buatlah 5 tajuk tu sampai dia hafal. Lulus juga. Waktu buat percubaan markah dia memanglah tak okey pun. Belah-belah. SPM lepas. So siapa yang tak lulus masa SPM tu boleh bayanglah markah berapa sebenarnya. So dia boleh lulus sebenarnya kamu boleh lulus. Semua boleh lulus. Siapa yang markah dah maintain 50 tu insya-Allah B tu dalam tangan dah dari SPM. Okey, kita tengok last one. Yang ni saya tak sure soalan ni melibatkan perubahan ke tak, saja nak bagi nampak kehebat kan. Kalau soalan dalam SPM ni, soalan macam ni
separuh page tu yang budak tak mau tengok tu. Lepas tu dia tak bagi tahu soalan dia tajuk apa, tak ada. Dengan menggunakan fungsi gubahan, fungsi songsang, dia tak sebut pun. You fikirlah sendiri ini fungsi apa. Cuma kat sini dah bagi hint, tata tanda fungsi, maksudnya tajuk fungsi. Okey, kita tengok apa kes ni. Kadar sewa bagi sebuah gelanggang badminton bagi 1 jam pertama. Okey, so jam yang pertama, saya ini baru masuk, nak habis dah tu. Okey, jam yang pertama maksudnya 1 jam pertama. Dia kena bayar RM8. Okey, lepas tu kalau next, katalah dia main 5 jam. So jam pertama RM8. Jam kedua, 3, 4, 5 dia kena bayar RM5. So jam yang kedua dia kena bayar RM5 sahaja. 1 jam RM5. Okey. So katalah dia bagi sini P adalah jumlah bayaran. And then jam tu dia guna H, hour lah. Kamu jangan guna J pula selagi dalam fungsi sebab dia dah bagi sini H. Kena ikut version English. Katalah soalan A tak tahu. Okey. Soalan A ni tak tahu. Bila soalan kebat macam ni, kamu tak semestinya guna tajuk fungsi. Boleh guna tajuk apa-apa kaedah janji konsep betul. Cuma katalah soalan A ni memang blur, tak tahu nak buat macam mana. Okey, cuba kita terus tengok B. Cikgu bagi tahu sebab supaya kadang B ni kamu sebenarnya boleh nampak. Dia letaklah Chong Wei. Chong Wei dan rakannya nak sewa gelanggang badminton untuk 3 jam. Kita buat B dulu tanpa jawab A. Katalah A tu blur terus Saat ni cikgu tunjuklah A tu macam mana nak buat. Okey, kalau tempoh 3 jam maksudnya Chong Wei kena bayar berapa? Kalau kamu buat calculation biasa. Jam yang pertama dia kena bayar RM8. Jam kedua RM5 kan? Ni jam pertama, jam kedua. Jam ketiga payah pula tulis RM kan, serabut tulis RM. So sepatutnya yang Chong Wei bayar ni adalah, ni jam pertama 8 tambah 5 tambah 5, betul? Sebab dia main 3 jam je. Jam pertama RM8, jam kedua dan ketiga seterusnya dia ada diskaun RM5 je. So dia kena bayar berapa ringgit? Berapa ringgit ni? 18. Wait je RM20. Jadi cukup ke tak dia nak bayar duit sewa tu? Cukup lah kan? So cukup. Alasan, dia tanya alasan. Beri dekat alasan kerana kurang daripada RM20 dia punya sewa tu. Kalau buat macam ni, okay, A kita tak jawab, kita jawab B. Sebab B itu senang tau. Dapat markah ke tak dapat? A tu kamu tak tahu apa dia, tak ingat langsung tak tahu fungsi ni, apa kejadah, apa benda ni kan. Tapi B senang. Okay, yang ini dapat markah. A ni 1 markah, B 2 markah. Walaupun kamu tak guna tajuk fungsi, dapat markah. Sebab soalan tak sebut dengan menggunakan fungsi. Kalau soalan sebut kat sini, katalah Chong Wei ni cukup ke tak, beri alasan anda menggunakan tajuk fungsi. Ataupun menggunakan jawapan di A. Yang itu, yang ini kita tak terima. Tapi kalau tak ada, dia bagi macam ni saja, boleh walaupun cara macam ni. Takkan macam ni, ini admit ke ni? Boleh. Tak berdosa pun, full mark 2 markah. Sebab konsep betul. Okay? So tak ada masalah. Tu budak selalu tinggal ni, kita cikgu ni kita orang tahu cikgu RM18 je dia bayar. Cukup duit dia tapi sebab A tak buat. Tak tahu so terus tinggal. Sayanglah. Sedangkan yang ni 2 markah, A ni 1 markah je. Okey, macam mana nak guna kaedah fungsi? Okey, dia kata sini tuliskan jumlah ni kalau kaedah fungsi ya. Jumlah bayaran. So maksudnya A kita jumlah bayaran hurufnya P. Jam pertama adalah RM8. So cikgu tulis 8. Jam kedua RM5. So kita tak tahu berapa jam dia buat, dia main. So kalau cikgu kata dia main sejam saja, RM8 dah. So, tapi kalau katalah dia main 2 jam, 3 jam, 4 jam. So dia kena tambah bayaran. RM5 kali berapa jam dia main. Itulah jawapan dia. P
P sama dengan 8 tambah 5H. Tapi yang ini bukan bentuk tata tanda fungsi. Tata tanda fungsi P selalu kita X. So kena letak H. So contoh, katalah dia main sejam saja. So H kamu, dekat sini sejam saja. H kamu bukan 1 kosong. Ni saya gila confuse ni. H tu adalah kosong. Sebab jam yang pertama tu 8. Tu kadang budak bila guna fungsi lagi payah tak dapat. So kalau macam D, memanglah soalan kata dia main 3 jam. Tapi bila isi dekat sini, kamu tak boleh isi 3. Kenapa tak boleh isi 3? Sebab 8 tu dah 3 dah. So H kita sebenarnya adalah 2. Tu bila aku budak kata cikgu lagi senang buat macam ni. Cikgu kata lagi senang. So P kita adalah 2. So sini adalah 8 tambah 5. H kita adalah 2 jam. Maksudnya H ni jam tambahan yang dia main. Baru dapat 18. Kan sama ni. So kalau dia main sejam saja, maksudnya H-nya kosong. Jam ni belakang ni 5 ni maksudnya jam tambahan yang dia main. Dia wajib main sejam. Lepas tu tambahan dia berapa jam? Bayar RM5 saja. Jangan tulis 18 saja, kena tanya, jawab dah. Soalan tanya cukup ke tak duitnya. So bagilah tahu cukup. Sebab duitnya ada RM20. So cukuplah, ada balance lagi. Jadi soalan macam ni macam cikgu sebut tadi dah. Kalau A tu tak boleh, kamu tengok B. Sebab A ni satu markah saja. B ni boleh jawab. Kecuali soalan kalau kat sini dia letaknya soalan, dia sebut kat sini. Seterusnya, Chong Wei dan rakan-rakannya ada perkataan seterusnya saja. Kalau saja kamu cuba je guna kaedah ni. Katalah lembaga bagi rezeki ya. Tapi macam ni tak ada dia bagi perkataan seterusnya. So terus dapat full mark, 2 markah. Jangan tinggal. Okey. Tu saja. Ngam-ngam dah terlajak 3 minit. Okey.